Bismillahirrahmanirrahim. Kaum jahiliyah Mekah meneruskan tentangan terhadap Islam. Walaupun Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mereka tak duduk di Mekah lagi. Tetapi mereka yang kafir di Mekah dan lain-lain terus menentang Islam, walaupun Islam sudah berhijrah ke Madinah. Sikap permusuhan kaum kafir Quraisy menjadi bertambah membara setelah Rasulullah SAW mendapat tempat yang aman dan teguh bagi menyatakan Islam dengan hijrah baginda ke kota Madinah. Mereka terus merancang dan bertindak menentang umat Islam. Orang-orang kafir Quraisy mengambil kesempatan menggunakan Abdullah bin Ubay, yaitu pemimpin munafik yang bercita-cita menjadi raja di Madinah. Walaupun rahsia beliau mengumpulkan pengikut telah bocor dan dinafikan olehnya, beliau tetap berusaha untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau sentiasa mencari peluang untuk menyakiti Islam dan penganutnya dengan mendapat bantuan dari orang-orang Yahudi. Di antara perkara yang digunakan oleh orang-orang kafir Mekah bagi menentang Islam ialah menggunakan pemimpin munafik Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini pernah dicadangkan menjadi raja di Madinah. Apabila penduduk Madinah masuk Islam, mereka menerima Nabi SAW bukan sahaja menjadi Rasul yang diimani, termasuk menjadi ketua kerajaan, memimpin negara. Menyebabkan Abdullah bin Ubay sangat marah. Dia berpura-pura jadi orang Islam kerana orang Madinah sudah masuk Islam. Dia menzahirkan dirinya sebagai orang Islam, tetapi hatinya bermusuh dengan Islam. Perkara ini diketahui oleh pemimpin musyrik Mekah. Lalu pemimpin musyrik menggunakan Abdullah bin Ubay sebagai senjata untuk menentang Islam. Dan Nabi SAW tidak bertindak keras terhadap Abdullah bin Ubay dan pengikut-pengikutnya. Dibenarkan datang ke masjid, sembahyang berjamaah, mendengar ucapan Nabi SAW, dan dia berpura-pura sebagai seorang Islam yang kuat. Sehingga bila Nabi datang, dia umum Rasulullah sudah datang, nak tunjuk dia kuat sangat Islam. Tapi Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati dia. Turun ayat-ayat Quran mendedahkan sifat orang-orang munafik ini. Walaupun Nabi tahu, Nabi biarkan dia, kerana di antara pengikut-pengikut dia, lama kelamaan bila banyak mendengar ucapan Nabi, mendengar ayat Quran, ada yang bertaubat dan ada yang tidak bertaubat, termasuk Allah bin Ubay, dia tidak bertaubat. Nabi juga tidak bertindak ke atas Abdullah bin Ubay kerana takut jadi fitnah, menjadi fitnah di mana orang akan kata Muhammad membunuh sahabat-sahabat dia sendiri. Untuk elok dari fitnah, maka dibiarkan dia berada di Madinah. Kedudukan dia di Madinah digunakan oleh musuh-musuh Islam menjadi spy, menjadi pengintip dan membocorkan rahsia-rahsia orang Islam. Antara bukti yang menunjukkan sikap bermusuh kaum kafir Quraisy tidak berakhir ialah ancaman yang dibawa oleh Abu Jahal terhadap Sa'ad bin Mu'az yang sedang mengerjakan umrah di Mekah. Lantaran sikap kaum Quraisy tidak berubah walaupun umat Islam telah berhijrah ke Madinah. Para sahabat radhiyallahu anhum terpaksa membuat kawalan yang ketat kepada Rasulullah SAW
dan sentiasa tidur bertemankan senjata bagi menghadapi sebarang kemungkinan sehingga turunnya firman Allah Ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas, surah Al-Ma'idah ayat 67. Dan Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Para sahabat yang bimbang keselamatan Nabi SAW terpaksa mengadakan kawalan dengan senjata dan tidur dekat senjata, kerana musuh boleh menyerang bila-bila masa sahaja, untuk jaga keselamatan. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala memberi jaminan keselamatan kepada Nabi SAW. Walaupun begitu, sahabat jaga juga. Menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah SAW berjaga di suatu malam, sedang aku berada di sampingnya. Aku berkata, bagaimana keadaanmu ya Rasulullah? Sabdanya, mudah-mudahan ada seorang yang soleh di kalangan sahabat-sahabatku mengawal aku pada malam ini. Tiba-tiba kedengaran seorang yang membawa senjata. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapakah itu? Sahabat itu menjawab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW bersabda, ada apakah yang berlaku kepadamu? Jawabnya, hati saya merasa bimbang keselamatan Rasulullah. Saya datang untuk mengawalnya. Lalu Rasulullah SAW berdoa untuknya. Nabi berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat dan salah seorang keluarga Nabi SAW yang asal daripada Mekah. Salah seorang 10 sahabat yang besar. Di mana satu malam Nabi terkejut dan mendapati Sa'ad bin Abi Waqqas menjaga, mengawal Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kubur dia di Baqi', di Baqi' Madinah, menandakan dia mati di Madinah. Ada orang melawat Cina kata kubur dia di Cina, tak betul. Boleh jadi Sa'ad lain, wallahu a'lam. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat besar ni, dia tidak pergi ke Cina. Tak pergi ke Cina, dan dia dulu pernah menjadi gubernur di Arab dan Parsi sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada masa itu sahabat-sahabat yang besar bergerak tak lebih pada itu. Dan Sayyidina Umar panggil dia balik ke Madinah menjadi ahli syura, ahli mesyuarat, dan dia wafat di Madinah, bukan di China. Para sahabat radhiyallahu anhum terus mengawal keselamatan Rasulullah SAW, sehinggalah turun firman Allah Ta'ala yang tersebut atas. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, ya ayuhan nas, insarifu, tubuh alih itu salah, insarifu, ya ayuhan nas, insarifu anni faqad asamani Allah Azza wa Jalla. Wahai manusia, beredarlah kamu dariku, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memeliharaku. Nabi kata, tak payah jaga akulah, Allah Ta'ala mengawal aku. Walaupun demikian, sahabat terus mengawal Nabi SAW. Itu mengikut riwayatnya. Allah Ta'ala beri jaminan keselamatan Nabi SAW. Walaupun Allah Ta'ala jaga Nabi, tapi sahabat-sahabat tetap menjalankan tugasnya untuk mengawal Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab menceritakan apabila Rasulullah SAW tiba di Madinah bersama para sahabatnya, mereka telah diberi perlindungan oleh para sahabat dari kalangan Ansar. Tiba-tiba seluruh kabilah bersatu untuk menentang dan memerangi mereka, sehingga mereka sentiasa membawa senjata, sama ada di waktu malam maupun siang. Bila Nabi mai ke Madinah, di mana sahabat-sahabat kalangan Ansar, Aus dan Khazraj, yang telah berbai'ah
yang telah berjaya setia kepada Nabi SAW. Bukan saja mereka mengucap 2 kalimah syahadah, mereka berbai'ah. Bai'ah Aqabah yang pertama, bai'ah Aqabah yang kedua, dan bai'ah Hudaybiyah yang terkenal. Mereka berjanji untuk mempertahankan Islam dan mempertahankan Nabi SAW dengan harta diri mereka dan keluarga mereka. Mereka menunaikan kewajipan ini. Mereka terus membawa senjata siang dan malam untuk mengawal Nabi SAW. Seterusnya keizinan berperang. Allah Ta'ala mengizinkan umat Islam berperang. Walaupun keadaan yang amat berbahaya dan mencemahkan kedudukan umat Islam dan negaranya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih tidak mengizinkan musuh bertindak sewenang-wenangnya mengikut kemahuan hawa nafsu mereka. Dalam keadaan di mana semangat kaum musyrikin begitu membara dan gangguan yang memuncak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menurunkan wahyu keizinan untuk berperang. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat membenarkan Nabi dan sahabat-sahabatnya berperang. Sebelum tu ayat ini mereka diperintah supaya bersabar. Bersabar mempertahankan diri mengikut keadaan yang patut, tidak menyerang lagi. Setelah mereka duduk di Madinah, betapa dengan kuat Allah Ta'ala mengizinkan perang. Berhubung dengan perkara ini, Ibn Hisham rahimahullah telah menyebut dalam As-Sirah sebagai berikut. Ibn Hisham ialah seorang ulama yang meriwayatkan tarikh Nabi SAW yang terkenal. Dia sebut dalam kitab dia Sirah As-Sirah adalah Rasulullah SAW sebelum berlakunya bai'ah Al-Aqabah tidak diizinkan berperang dan tidak dihalalkan kepadanya pertumpahan darah. Baginda hanya diperintah supaya berdoa kepada Allah, sabar menghadapi perkara-perkara yang menyakitkan hati dan memaafkan kesalahan orang-orang yang jahil itu. Allah Ta'ala tak izin dia berperang. Allah Ta'ala suruh sabar. Nabi hanya berdoa saja, memaafkan mereka. Sedangkan musyrikin Quraisy terus melakukan tekanan kepada pengikut Islam sehingga ia menjadi satu ujian yang besar terhadap pegangan agama mereka dan terpaksa berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka. Ada di antara mereka diseksa, ada yang keluar dari negeri Mekah untuk menyelamatkan diri dari tindakan musyrikin. Ada yang berhijrah ke Habasyah dan ada yang berhijrah ke Madinah dan ke mana sahaja. Sahabat-sahabat yang lemah dibenarkan berhijrah. Sebelum hijrah Madinah, hijrah ke Habasyah. Habasyah ini negeri Kristian. Negeri Kristian, tapi gaji dia adil. Gaji dia baik, Najasyi. Nabi suruh sahabat dia berhijrah ke Habasyah. Akhirnya Najasyi Raja Habasyah masuk Islam. Masuk Islam. Dan Nabi suruh berhijrah di mana sahaja. Kebanyakannya berhijrah ke Madinah. Orang-orang yang kuat boleh duduk Mekah. Setelah orang-orang musyrikin Quraisy terus menerus memperlihatkan kebiadabannya terhadap kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendustakan Nabi-Nya Rasulullah SAW dengan menyeksa dan menghala orang-orang yang mengabdikan diri kepadanya, percaya kepada Nabi SAW dan berpegang teguh kepada Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengizinkan Nabi-Nya berperang dan bertindak ke atas orang-orang yang zalim dan melampau itu. Dan ayat yang pertama diturunkan berhubung dengan keizinan berperang dan menghalalkan darah itu menurut apa yang disampaikan kepadaku dari riwayat Urwah bin Zubair dan lain-lain lagi di kalangan ulama rahimahullah ialah firman Allah tabaraka wa ta'ala, udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin
ila an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum biba'd lahuddimat sawami wa bi'un wa salawatu wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allahu man yansuruh inna Allaha laqawiyyun aziz alladhina immakkanahum fil ard aqamu as-salah wa atawu az-zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Surah Al-Hajj. Maksudnya diizinkan berperang, Allah Ta'ala izinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka telah dizalimi dan sesungguhnya Allah itu maha berkuasa untuk menolong mereka, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka Mekah tanpa alasan yang benar, kecuali kerana mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah. Sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya, dan bahwasanya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang juga kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan, dan mencegah yang mungkar, yakni kerja dosa dan jahat, dan pada Allah sahajalah kembali segala urusan. Ayat ini menyatakan beberapa perkara. Yang pertama menyatakan Allah Ta'ala mengizinkan Nabi dan sahabat-sahabatnya berperang, dan Allah berjanji untuk memberi pertolongan kepada mereka. Yang kedua, Allah Ta'ala dedahkan bahawa tidak ada kesalahan Nabi dan sahabat-sahabatnya sehingga mereka duanya, melainkan kerana mereka berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah, la ilaha illallah, menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Itu dianggap sebagai satu kesalahan. Itulah yang betulnya. Dan sebab itu mereka dihalau dari Mekah. Dan Allah Ta'ala mengatakan bahawa kalau tak diizinkan berperang, nescaya manusia akan bergaduh antara satu sama lain dengan cara melampau. Bukan saja orang Islam, termasuk orang kafir sama kafir. Orang musyrikin tak benar ahli kitab, ahli kitab tak benar musyrikin. Yahudi tak benar Nasrani, Nasrani tak benar Yahudi. Akan melawan sesama manusia. Maka Allah Ta'ala izinkan berperang sehingga Islam memerintah. Bila Islam memerintah, Islam tidak memaksa orang bukan Islam masuk Islam. Islam mengawal keamanan dan keselamatan, berlakunya kebebasan beragama, dalam masa yang sama berdakwah, mengajak mereka masuk Islam. Tak dipaksa. Allah Ta'ala memberi jaminan. Allah Ta'ala menolong mereka yang menegakkan Islam itu. Jangan takut. Walaupun kita tak paksa orang, Allah Ta'ala mempertahankan orang Islam. Allah Ta'ala menyebut orang Islam bila dia memerintah negara, mendirikan kerajaan, kerajaan itu mendirikan sembahyang, ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak putus dengan Tuhan. Yang kedua, menyuruh pada menunaikan zakat, diambil dari mereka yang berada. Zakat ini adalah ibadat harta, diambil dari mereka yang berada saja. Mereka yang tak berada tak dikenakan zakat. Begitulah orang kafir dikenakan cukai. Mereka yang berada dikenakan cukai. Mereka yang miskin, yang tak ada kerja tak dikenakan cukai. Ini konsep Islam di dalam mengambil harta negara yang diajar. Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran. Tak boleh ambil cukai daripada orang miskin. Dan orang Islam menegakkan kebajikan, menegakkan perkara yang baik. Perkara yang baik disuruh, yang mungkar dicegah.
Dicegah kemungkaran ini dengan lidah, dengan benci dan hati, kemuncaknya dengan tangan. Menguatkuasakan undang-undang Islam. Hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir. Menghukum mereka yang mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa. Sama ada dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Islam mencegah kemungkaran itu. Dan Allah Ta'ala jadikan semua kerja itu akan dikira pada hari kiamat kelak. Termasuk dalam amalan manusia di atas muka bumi yang dikira pada hari akhirat kelak. Perkara di atas tidak perlu dijelaskan lagi. Kerana Bai'atul Aqabah yang kedua telah menyatakan secara jelas pemisahan perenggan di antara dua marhalah, iaitu marhalah berdepan dengan hujah dan marhalah dengan menggunakan senjata. Ia merupakan perkara yang telah ditentukan kepada harakat Islamiyah, ekoran dari kekuatan akidah yang disertakan dengan kekuatan tindakan jahiliah yang telah sampai ke peringkat di mana umat Islam harus menentukan tindakan secara berkebijaksanaan. Allah Ta'ala memberi dua jalan kepada orang Islam mengajak orang masuk Islam. Yang pertama secara dakwah, secara berhujah. Ini yang penting. Bukan berperang. Dakwah dan berhujah. Dia nak masuk Islam, sila. Tak masuk Islam, tak dipaksa. Dan tak putus-putus berhujah. Yang kedua, bila musuh Islam itu terlalu zalim, mereka menyerang, mereka bertindak dengan ganas, maka Allah mengizinkan orang Islam berperang. Para fuqaha telah membincangkan hukum jihad ini secara panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Ia adalah wajib sehingga hari kiamat, seperti juga hukum-hukum lain, di mana di dalam setengah keadaan ia adalah fardu ain, dalam keadaan tentu ia adalah fardu kifayah. Berdasarkan sejauh mana kedudukan umat Islam dan bahaya yang menimpa mereka. Perkara perang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab fiqh. Kitab fiqh ada sebut hukum perang dan jihad. Di antaranya adab-adab berperang. Orang Islam berperang ada adab. Hanya membunuh mereka yang terlibat dengan peperangan saja. Tidak boleh membunuh orang tua, tak boleh membunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh padri-padri, tak boleh bunuh mereka yang tidak terlibat dengan peperangan. Mesti membunuh musuh-musuh yang terlibat dengan peperangan saja. Ini adab Islam. Kemudian dia ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain wajib atas tiap-tiap orang berjihad bila musuh sudah berada dalam negeri Islam, macam Palestin. Orang Yahudi sudah menakluk Palestin, maka jihad jadi fardu ain kepada orang Palestin, dan fardu ain kepada tiap-tiap negeri yang dekat dengan Palestin. Jadi fardu ain atas tiap orang. Kewajipan ini berpanjangan sehingga hari kiamat. Macam kewajipan semayang, kewajipan puasa, zakat dan haji, fardu ain sehingga hari kiamat. Adapun orang Arab hari ini tak berperang dengan Yahudi, itu berdosa lah. Ada kupu duit, kupu kekayaan, kupu harta. Takut nak berperang, berdamai dengan Israel, iktiraf Israel. Ini semua bencana akhir zaman yang berlaku. Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis-hadis yang banyak, orang Palestin tak boleh ditundukkan walaupun mereka dikecewakan oleh jaran-jaran mereka orang Arab. Allah Ta'ala berjaminan, Nabi kata ada satu puak di kalangan umat aku yang tidak tunduk pada musuh-musuh Islam. Mereka ialah penduduk Palestin, Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Walaupun saudara-saudara mereka yang dekat mengecewakan mereka, mereka tidak tunduk pada musuh-musuh Islam. Ini jaminan Nabi SAW akan berlaku. Jihad fardu ain berlaku di Palestin dan berlaku di negeri yang dekat dengan Palestin. Jadi masalahnya orang Arab dia perang sama sendiri. Tak perang Yahudi, perang sama sendiri. Ini sudah jadi bodoh. Jadi bodoh. Ada orang kita ikut Arab juga. Arab ikut Nabi, kita ikut. Arab dah ikut Nabi, tak boleh ikut. Siapa pergi perang ni, perang katik. Pergi berjihad. Jihad apa? Lawan sama diri.
lawan sendiri. Ini sudah jadi kacau bilau. Orang Palestin duduk lawan Yahudi, kita bunuh sama-sama kita sendiri. Ini berlaku bencana orang Arab pada hari ini. Alhamdulillah kita di sini tak berlaku begitu. Jangan ikut contoh yang jahat. Yang baik ini. Allah Ta'ala mewajibkan jihad bila negeri Islam dijajah. Orang Palestin telah menunaikan kewajipan mereka. Kemudian jihad fardu kifayah. Fardu kifayah ni ialah kepada negeri yang jauh. Islam sudah memerintah. Islam sudah berkuasa. Berkuasa sepenuhnya, bukan kuasa sikit-sikit. Kuasa sepenuhnya adalah negara yang berkuasa. Maka kena atur pendakwah-pendakwah mengajuk orang masuk Islam. Bila pendakwah diganggu, disekat, maka wajib bagi kerajaan Islam menghantar bala tentera untuk melindungi pendakwah-pendakwah ini. Ini dia. Bila orang Islam jadi kuasa besar dunia. Hari ini mereka ada atur tentera serang orang Islam. Kita tak. Kita lemah duk bergantung kat mereka. Bergantung pada kuasa-kuasa besar dunia. Sepatutnya orang Islam jadi kuasa besar dunia. Menghantar bala tentera untuk melindungi orang yang dizalimi dan dunianya. Ini yang sepatutnya. Kita kena sedar. Penjelasan terhadap hukum jihad ini diberikan dalam keadaan di mana umat Islam telah mempunyai iman yang kuat dalam negara Islam yang melaksanakan hukum Islam. Sekiranya tidak menghadapi ancaman secara terbuka dan berdepan secara dekat. Jihad adalah menjadi fardu kifayah. Sebaliknya jika berada dalam keadaan yang berbahaya dengan musuh kalangan kafir atau murtad menakluki bumi Islam atau berada di perbatasannya dalam jarak yang dekat, maka jihad menjadi fardu ain. Bila musuh sudah ada dalam negeri, jihad jadi fardu ain. Wallahu a'lam.